Terengganu membentangkan belanjawan 2022 sebanyak RM1.65 bilion dengan jangkaan defisit 10%. Bajet bertemakan merakyatkan sejahtera untuk semua itu dibentangkan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar pada mesyuarat kedua penggal persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu yang ke-14. Jelas Ahmad Samsuri, kerajaan negeri akan membelanjakan sejumlah RM1.65 bilion untuk perbelanjaan mengurus, RM600 juta untuk perbelanjaan pembangunan dan RM40 juta untuk perbelanjaan bekalan air. Alhamdulillah, bajet kali ini sebenarnya banyak juga menyentuh isu-isu wanita yang berkaitan dengan kadar prasarana juga program-program. Bila saya sebut prasarana ni contohnya kompleks wanita sejahtera, di mana kompleks itu berperanan sebagai one stop center kepada wanita-wanita untuk melaksanakan program-program wanita seperti khidmat guaman, khidmat kaunseling dan juga sebagai tempat program sebenarnya. Benda ni memang lama dah kami bincang sebenarnya. Kami bincang untuk menyediakan satu tempat yang untuk apa saja aktiviti-aktiviti wanita untuk pembangunan keluarga, wanita dan juga masyarakat. Saya juga nak sentuh berkenaan dengan pusat autism sejahtera. Pusat autism ni dia kalau ikut perasaan kalau telah dibentangkan pada bajet yang lepas, tetapi di atas kekangan masa ataupun kekangan pandemik, jadi dia di bawah bajet itu pada tahun ini. Dan dari segi persediaan, dari segi modul, dari segi pakar, penyelidik, dari segi prasarana, kami telah bincang dan kami ada dah asalnya memang tempat dia ada di Batu Buruk. Memang kita tengok dah, tapi mungkin lepas ni ikut cadangan adalah bincang juga dengan YBSCO tadi, kemungkinan dari kompleks wanita sejahtera tu di situlah ada pusat autism pusat autism dan juga Baitul Umi. Okey, Baitul Umi ni adalah pusat jagaan warga emas harian. Maksudnya macam nursery, hantar pagi balik petang. Tapi sebenarnya itulah yang kita nak macam mana nak lahirkan, nak jadikan warga emas ni warga emas yang berbudi, yang bermanfaat. Dia habiskan sisa umur dia tu dengan program yang bermanfaat. Itu matlamat kita sebenarnya. Dan juga kalau di segi program, banyaklah program yang macam karnival orang puang kan, dia lebih persidangan, seminar, konvensyen wanita. Dan yang paling istimewa sebenarnya pada tahun depan akan dilancarkan Dasar Wanita Terengganu. Itu adalah satu pencapaian yang sangat baguslah untuk Exco Wanita, di mana kita nak semua agensi ataupun jabatan kerajaan melaksanakan pelan tindakan strategik yang berdasarkan Dasar Wanita Terengganu yang telah digariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kerajaan Negeri Terengganu pada hari ini telah melaksanakan satu perkara yang cukup besar dan cukup bermanfaat untuk wanita Terengganu, iaitu dengan mengadakan satu dasar, iaitu Dasar Wanita Terengganu. Alhamdulillah, dasar tersebut sudah berada di peringkat akhir dan sudah disiapkan, cumanya untuk menunggu dirasmikan dan untuk pelaksanaannya lah insya-Allah pada tahun hadapan 2022. Jadi insya-Allah dalam Dasar Wanita Terengganu ini antara misi yang utamanya adalah untuk memperkasakan wanita Terengganu dari segi ilmunya supaya dapat dipastikan hak mereka dilindungi serta wanita tersebut dapat melaksanakan tanggungjawab dan juga berperanan dalam membangunkan masyarakat
dalam membangunkan keluarga, masyarakat dan seterusnya lah. Dan insya-Allah di dalam Dasar Wanita Terengganu ini telah dinyatakan dahulu peranan dan juga kedudukan wanita yang kita nyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedudukan wanita yang kita tahu di dalam Islam, kedudukan wanita ini diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Dan seterusnya kita gariskan ada 14 hak dan tanggungjawab wanita yang perlu dilaksanakan, yang perlu dipelihara. Dan seterusnya kita gariskan juga garis panduan pelibatan wanita di dalam masyarakat, di mana kedudukannya. Jadi insya-Allah Dasar Wanita yang bakal dilaksanakan ini untuk siapa? Untuk semua wanita, khususnya wanita Terengganu, pelbagai golongan, sama ada dia badan profesional, sama ada dia bekerja, sama ada dia suri rumah, sama ada dia terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, dia remaja perempuan, kesemualah, sama ada dia beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Dasar ini adalah untuk semua wanita Terengganu pelbagai peringkat, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu pada hari ini yang cukup memberi komitmen dalam memperkasakan wanita Terengganu khususnya lah. Dan alhamdulillah, terima kasih kerana menyediakan peruntukan sebanyak 400,000 kepada urus setiap wanita untuk menjalankan program-program. Dan antara program-programnya ialah di bawah pelan keberdayaan suri rumah Terengganu. Kita gariskan ada 2 program yang khusus dan cukup istimewa untuk suri rumah Terengganu. Antaranya yang pertama ialah program bengkel kemahiran suri. Jadi program kemahiran suri ini kita akan turunkan kepada suri rumah Terengganu yang akan dilaksanakan mungkin di peringkat DUN, iaitu kemahiran yang perlu ada untuk suri rumah Terengganu ini, memantapkan diri mereka untuk melahirkan suri rumah yang berkualiti, suri rumah yang mempunyai pendapatan sendiri dan mempunyai kemahiran-kemahiran tertentulah. Okey, dan program seterusnya ialah program Inspirasi Suri Terengganu, iaitu di bawah program Inspirasi Suri Terengganu ini untuk kita memperkasakan suri rumah Terengganu ini dengan orang kata kemahiran-kemahiran keibubapaan. Sebab kita tahu suri rumah Terengganu, suri rumah ibu mempunyai peranan yang cukup besar dalam masyarakat kita, dalam pembinaan keluarga kita, dalam pembinaan rakyat kita. Jadi ini pembangunan insan yang kita tidak boleh tinggalkan. Jadi kita akan memantapkan suri rumah Terengganu ini dengan program-program yang dapat mendidik mereka menjadi suri rumah yang berkualiti, dengan kemahiran-kemahiran keibubapaan. Dan juga tidak kita ketepikan juga satu perkara lagi, iaitu mengenai kesihatan dan juga kesihatan mental wanita, terutamanya di rumah lah. Jadi dalam usaha untuk menangani isu tersebut, kita sediakan juga di bawah program Inspirasi Suri Sejahtera ini supaya kita dapat memastikan ibu-ibu kita di rumah, suri-suri rumah kita itu mempunyai kesihatan mental yang cukup baik untuk mendidik masyarakat kita, untuk mendidik rakyat kita untuk terus maju ke depan. Okey, dan selain itu, program yang lain yang akan kita laksanakan pada tahun hadapan ialah Karnival Orang Puan Terengganu. Jelas, Karnival Orang Puan Terengganu. Jadi dalam program ini kita akan kumpulkan usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan wanita. Kita akan memberi inspirasi kepada wanita di luar sana juga bagaimana untuk mereka menjadi usahawan dan dalam pada masa yang sama tidak mengenepikan tanggungjawab mereka sebagai isteri, sebagai wanita yang berada di rumah. Jadi insya-Allah Karnival Orang Puan Terengganu ni macam-macam lah kita akan laksanakan, macam-macam program di dalam karnival ni. Antaranya mungkin pertunjukan fashion yang mengikut syariat, yang kita antara tujuan utamanya ialah untuk kita membawa ke depan ataupun menonjolkan usahawan-usahawan kita yang terlibat dalam pakaian fashion, kan, mungkin terlibat dalam pembuatan pastry dan pelbagailah. Kita tahu bahawa di Terengganu sebenarnya ramai usahawan-usahawan. Jadi insya-Allah di dalam Karnival Orang Puan Terengganu ni kita akan tonjolkan mereka, kita akan tunjukkan bahawa orang Puan Terengganu ni adalah mempunyai jati diri tertentu, dan insya-Allah yang boleh maju ke hadapan lah, insya-Allah. Dan seterusnya ada lagi satu program iaitu yang kita yang dia telah digariskan untuk dilaksanakan oleh Urus Setiausaha Wanita Terengganu, iaitu Persidangan Wanita Inspirasi Terengganu. Alhamdulillah, pada tahun 2021 yang lepas kita telah laksanakan satu seminar, iaitu Seminar Wanita Solehah Peneraju Bersama. Jadi insya-Allah daripada rentetan tersebut kita akan adakan Persidangan Wanita Inspirasi Terengganu untuk kita mengumpulkan tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan di kalangan wanita untuk kita bentangkan apa program untuk kita terus majukan wanita Terengganu, sama ada dalam bidang keilmuan, sama ada bidang profesional, sama ada bidang usahawan,
Dan pelbagai lagi lah. Jadi insya-Allah semua program-program yang ditetapkan untuk dilaksanakan Urusdewaan Wanita ini kita akan bekerjasama untuk memastikan pelan memperkasakan wanita Terengganu ini dilaksanakan. Maksudnya bukan Urusdewaan Wanita saja, tapi kita akan bekerjasama juga dengan agensi-agensi lain seperti YPK, Jabatan Pembangunan Wanita dan sebagainya. Alhamdulillah, satu lagi orang kata keprihatinan Kerajaan Negeri Terengganu kepada golongan wanita dengan memberikan bantuan tunai one off kepada ketua isi rumah wanita, iaitu yang berdaftar dengan e-Kasih, yang kita anggarkan 6,000 penerima yang akan menerima bantuan one off ni. Sebagaimana yang kita tahu, selain daripada bantuan one off sebelum-sebelum ini, ada banyak pelbagai bantuan khusus untuk ibu tunggal yang telah dilaksanakan di bawah YPK. Bantuan perniagaan kan. Jadi insya-Allah kerajaan negeri telah menambah ataupun telah meningkatkan lagi satu usaha untuk menyokong dan membantu ibu tunggal di negeri Terengganu lah khususnya dengan memberikan bantuan one off ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Barisan Kepimpinan Negeri Terengganu yang begitu cakna kepada nasib wanita, terutamanya ibu tunggal, untuk membangunkan diri mereka dan membangunkan keluarga mereka. Alhamdulillah, kerajaan negeri telah menyediakan satu pelan pembangunan kebudayaan Suri Rumah Terengganu untuk kita memperkasakanlah golongan Suri Rumah Terengganu ni. Dan jadi satu harapan yang cukup besar daripada kerajaan negeri untuk memastikan Suri Rumah Terengganu ni yang merupakan separuh daripada wanita Terengganu, bilangan wanita Terengganu, supaya mereka diberdayakan, supaya mereka boleh dibangunkan, supaya mereka dapat meningkatkan kualiti hidup mereka sendiri. Dan jadi saya sangat berharaplah, maksudnya kerajaan negeri sudah menyediakan program-program, sudah menyediakan bantuan-bantuan, dan saya sangat mengharapkan rakyat Terengganu, khususnya wanita Terengganu, supaya menyambut baik apa saja yang dibuat oleh kerajaan negeri dan menjadikan kita wanita bersyukur dengan kepimpinan negeri yang ada pada hari ini, yang cukup baik pada hari ini, dan terus memajukan diri dan tidak berputus asa. Jadi sangat besar harapan saya supaya wanita Terengganu khususnya untuk menyambut baik dan juga menyokong segala program dan aktiviti ataupun orang kata usaha kerajaan negeri dalam memperkasakan wanita di negeri Terengganu, insya-Allah. Urusdewaan Wanita, sebuah agensi kerajaan di bawah Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita dan Perpaduan Nasional, iaitu Wabi Haji Hanafiah bin Mat. Kami di Urusdewaan Wanita begitu beriltizam dengan peruntukan yang diperuntukkan kepada Urusdewaan Wanita untuk bersama-sama merancang agenda-agenda dalam pembangunan wanita di negeri Terengganu. Dan insya-Allah sangat besar harapan kami supaya semua pihak dapat bekerjasama dan bersama-sama untuk memastikan wanita Terengganu kita ni sebagai satu wanita yang mempunyai jati diri yang tulen, jati diri yang jitu dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, berlandaskan syariat Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, tahniah dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu di atas pembentangan bajet belanjawan Kerajaan Negeri untuk tahun 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Pada saya percaya bahawa pembentangan bajet yang dibentangkan insya-Allah mampu memberi manfaat yang cukup besar kepada rakyat negeri Terengganu. Dalam pembentangan bajet ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya. Di antaranya adalah pembukaan Pusat Jagaan Harian Warga Emas Baitul Ummi di Kuala Terengganu yang insya-Allah akan mula beroperasi pada tahun hadapan. Dalam bajet kerajaan membelanjakan sebanyak 500,000 setahun untuk pembukaan dan pengurusan Pusat Jagaan Harian Warga Emas Baitul Ummi. Jadi saya percaya ini adalah langkah awal kerajaan negeri dalam menghadapi Malaysia negara menua menjelang tahun 2030 nanti. Jadi pastinya penuaan yang sihat memerlukan kepada perancangan program, pelan aktiviti yang cukup terancang agar golongan warga emas kita tetap terpelihara dan kekal sihat walaupun di usia senja.
Jadi fokus kepada golongan warga emas, saya juga tertarik dengan peruntukan kerajaan sebanyak 13 juta untuk program pencen rakyat warga emas. Hari ini ada berita gembira sempena pembentangan Belanjawan 2022 Negeri Terengganu. Ada 10 berita khas untuk rakyat Terengganu yang cukup menggembirakan. Pertama, geran tunas usahawan. Seramai 500 orang usahawan bakal menerima cash, bukan pinjaman, sebanyak RM3,000 hingga RM5,000. Yang kedua, bantuan sara hidup untuk isi rumah atau dikenali sebagai iFitri. InsyaAllah sebanyak RM400 untuk golongan B40 dan sebanyak RM250 untuk mereka yang berpendapatan bawah daripada RM5,000. Ini khas untuk mereka menyambut Aidilfitri. Ketiga, bantuan tunai one off untuk imam dan bilal skim mubalik. Mereka akan menerima sebanyak RM150. Keempat, bantuan tunai one off untuk ketua isi rumah yang golongan E-Kasih dan ibu tunggal miskin. Berita gembira untuk 6,000 ini bakal penerima sebanyak RM150. Seterusnya, yang kelima, bantuan tunai one off untuk OKU. Kerajaan Negeri Terengganu juga tidak melupakan golongan OKU ni. Sebanyak RM150 juga mereka akan terima. Yang keenam, bantuan tunai one off untuk belia anak negeri Terengganu. Sebanyak RM150 juga akan terima, termasuk mahasiswa. Ketujuh, pemberian pencen rakyat warga emas. Ini insyaAllah one off sebanyak RM600 untuk setahun mereka akan dapat. Ini untuk golongan warga emas. Yang ke-8, bantuan untuk sokongan peniaga kecil dan pejaja. Jadi bentuk bantuan ini akan diberikan sebanyak RM500 kepada sehingga RM1,000 kepada kurangnya 3,000 orang penerima. Bantuan ini juga merupakan peruntukan daripada Tabung Usahawan Sejahtera. Yang ke-9, bantuan untuk kanak-kanak yang kematian ibu bapa peniaga akibat COVID-19. Jadi sebanyak RM500 mereka akan terima. Dan yang terakhir, bonus untuk pejabat awam RM700 saja. Terima kasih banyak-banyak yang amat besar. Terima kasih.